pengecualian bayaran sewa pasar malam dan pasar tani di seluruh Sabah sehingga tahun depan. Kopi sanangan miampai doho i Salbinus Saribun it abar PTTV tutuang depaino. Ketua Menteri hari ini mengumumkan berita baik kepada peniaga pasar malam dan pasar tani di seluruh negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal hari ini mengumumkan berita baik kepada peniaga pasar malam dan pasar tani di Sabah. Pengecualian bayaran sewa pasar malam dan pasar tani oleh Kerajaan Sabah sejak awal tahun ini di beberapa kawasan kini berkuat kuasa di seluruh negeri bermula hari ini sehingga tahun depan. Langkah itu bagi membantu lebih 22,000 peniaga yang terjejas sejak beberapa bulan lalu akibat penularan pandemik COVID-19. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata pelaksanaan itu melibatkan semua gerai termasuk trak makanan atau food truck yang membuka perniagaan di pusat-pusat jalan terlibat. Di gerai-gerai bayar RM1 satu hari. Pasar malam bayar kadang-kadang itu pasar malam RM60 satu hari. Ada lagi trak. Apa trak itu? Tamu RM2. Pasar malam RM60. Ada trak hampir 22,000 semua usahawan di Gaya Street, di Kota Kinabalu, di Sandakan. Dan hari ini saya nak maklumkan, kerajaan negeri kecualikan pembayaran pasar malam, trak, semuanya ini sampai tahun 21. Tahun ini dengan next year. Pasal COVID, orang susah. Dia mau cari makan, bayar RM60. Berapa hasil dia dapat? Mungkin RM30, mungkin RM20. Untuk mengurangkan bebanan. Dan kita lakukan, saya maklumkan, tidak ada pungutan. Datuk Bandar, jangan pungut. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penyerahan Bantuan Input Pertanian, pelancaran projek inkubator usahawan pertanian dan penyerahan geran tanah serta pelancaran Electronic Planning Permission System daerah Sandakan hari ini. Awal tahun ini, Kabinet Sabah telah meluluskan pengecualian bayaran sewa berkenaan namun tidak melibatkan seluruh negeri. Sehubungan itu, pengumuman terbaru itu adalah berita baik buat semua peniaga terlibat. Dalam sidang akhbar di program itu, Muhammad Syafiee berkata pengecualian tersebut melibatkan jumlah hasil sebanyak RM7 juta yang mampu dikutip kerajaan setiap tahun. Sebenarnya kita sudah umumkan pada tahun lalu tentang pengecualian untuk sewa bagi pasar malam, food truck yang ada, gerai-gerai yang ada, sama ada gerai hari Minggu di setiap kawasan pusat daerah dan juga majlis perbendaharaan. Hampir saya ingat 22,000 orang yang terbabit dalam sama ada berbentuk runcit yang kecil usahawan jual-jualan di pasar malam, di pasar tani. Dan ini pihak kerajaan negeri telah pun saya maklumkan tadi kita tidak pungut hasil untuk pasar malam, untuk kedai-kedai yang seperti food truck. Dalam lingkungan, saya ingat hasil yang biasa kita perolehi dalam lingkungan 6-7 juta setiap tahun. So kita forgo that hasil. Ketua Menteri mengingatkan rakyat Sabah supaya terus patuh kepada arahan dan prosedur operasi standard SOP ditetapkan selaras dengan lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sehingga 31 Disember ini. Katanya pematuhan itu penting dalam usaha membendung penularan pandemik COVID-19. Perjuangan masih perlu diteruskan kerana negara ini belum menang sepenuhnya dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Untuk itu, amalan norma baru dalam kehidupan harian perlu diterapkan dalam diri masing-masing. Rakyat juga perlu sentiasa mengamalkan penjagaan kebersihan diri dengan membersihkan tangan menggunakan air dan sabun atau pen sanitasi tangan dan sentiasa memakai pelitup muka.
Pendedahan akan dibuat mengenai kerajaan negeri terdahulu apabila sudah tiba masanya agar rakyat mengetahui perkara sebenar. Parti Warisan Sabah Warisan mempunyai banyak lagi data dan maklumat mengenai kerajaan negeri terdahulu dan akan didedahkan apabila tiba masanya. Ketua Wirawarisan Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata rakyat Sabah akan terkejut dengan pendedahan yang bakal dibuat. Katanya jika ada didedahkan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal itu tidak benar, maka pihak terbabit boleh menyaman. Apa yang kita tipu dengan rakyat? Contohnya, kalau boleh jelaskan apa? Yayasan Sabah. Contoh apa? Yayasan Sabah. Oh ya, kalau tidak benar apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, orang-orang yang disebut nama sidahlah saman. Sebab kita ada data dia, tunggulah. Kita akan keluarkan satu demi satu. Itu bukan ada banyak lagi yang akan didedahkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Sabahan will be very surprised. All this while kita tidak tahu. Macam contoh di antaranya bila dia sebut sewaktu Jeffrey jadi pengarah Yayasan Sabah. Hilang tanah. So where is the land goes? So data itu detail dia ada dengan kita. Tapi kita akan rilis dia apabila sampai masa dan ketikanya. Dalam ucapannya, Muhammad Aziz turut menyentuh mengenai rasional keputusan diambil kerajaan negeri untuk menghentikan ekspor kayu balak. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sedar atau tidak? Apabila kita hentikan ekspor kayu balak kerana kita tengok dasar kerajaan lama bukan mengkayakan Yayasan Sabah. Mengkayakan kroni-kroni si Musa. Hanya pembalak-pembalak yang kaya. Yayasan Sabah makin miskin. Perasan atau tidak tuan-tuan dan puan-puan? Apabila UMNO memerintah, beasiswa makin pupus. Tidak cukup dengan itu. Kalau kita ingat dulu Sabah ini ada susu sekolah, ada baju sekolah, ada pensel, ada kasut. Betul atau tidak? Mana sudah itu semua? Hilang. Kenapa hilang? Sebab Yayasan Sabah sudah tidak mempunyai kekuatan keuangan. Bila kita ambil alih kerajaan, kita ingat Yayasan Sabah banyak duit. Apa berlaku? Yayasan Sabah berhutang, tuan-tuan. Bayangkanlah Yayasan Sabah punya banyak hutangnya, punya banyak kayu balaknya. Tidak ada keuangan. Beasiswa pun tidak ada. Itu yang semua susu sekolah, baju sekolah, pensel, buku, kasut, semua terpaksa dihentikan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mengambil alih, kita hentikan semua konsesi kayu balak. Semua hutan Sabah ini diserahkan semula kepada Yayasan Sabah. Sebab kita mau kayakan Yayasan Sabah. Beliau berkata demikian pada Majlis Pemimpin bersama Rakyat Parlimen Libaran di Dewan Projek Perumahan Rakyat Muhibah, Sandakan malam tadi. Di majlis ini, Aziz turut menerima borang permohonan seramai 150 orang untuk menyertai warisan dari 2 cawangan di Libaran. Borang sama turut diterima dari 200 orang lagi dari 3 cawangan di Kinabatangan. Sekeping surat dari Jabatan Tanah dan Ukur yang menunjukkan syarikat Corak Nakhoda memohon tanah berkeluasan 20,000 ekar pada tahun 1997 untuk tujuan pertanian menimbulkan persoalan. Sekeping surat dari Jabatan Tanah dan Ukur Sabah yang menunjukkan syarikat Corak Nakhoda sendirian berhad memohon tanah berkeluasan 20,000 ekar pada 1997 untuk tujuan pertanian menimbulkan persoalan. Bolehkah Tan Sri Musa Ahmad semasa menjadi pengerusi Yayasan Sabah memohon tanah untuk syarikatnya dan permohonan itu disokong oleh Datuk Osman Jamal ketika menjadi pengarah Jabatan Tanah dan Ukur pada tahun 1997? Blog Syahbudin.com.net yang menularkan semua dokumen berkenaan mendakwa wujud salah guna kuasa antara Musa dan Osman dalam memberikan kelulusan tanah itu kepada Corak Nakhoda. Surat daripada Jabatan Tanah dan Ukur itu bertarikh 20 November 1997. Selain surat yang ditandatangan oleh Osman itu, turut ditularkan ialah dokumen yang menunjukkan bahawa Musa adalah salah seorang daripada 3 pengarah syarikat itu semasa permohonan dibuat. Selain 2 surat berkenaan, turut ditularkan ialah sekeping gambar yang menunjukkan peta lokasi tanah tersebut di Tongot.
Sementara itu, blok berkenaan turut mendakwa kemarahan Osman terhadap kerajaan warisan yang memberikan geran tanah kepada rakyat terjawab selepas surat berkenaan mendedahkan penglibatannya semasa menjadi pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Kata blok itu lagi, sekiranya benar dakwaan ini maka sahilah rakyat Sabah sebenarnya sudah tertipu sejak berpuluh tahun oleh bekas pemimpin negeri yang berhasrat untuk menjadi Ketua Menteri sekali lagi. Viviana Mosipin menafikan kenyataan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Zahidi Zainul Abidin yang mendakwa dia tidak mengambil peperiksaan ketika memanjat pokok. Memetik laporan Malaysia kini hari ini, Viviana juga menyatakan tidak pernah berjumpa dengan Zahidi atau membincangkan sebarang isu berkenaan masalah jalur lebar di kawasannya. Tegas Viviana, apa yang dikatakan Timbalan Menteri itu palsu. Ya betul, saya memang ada ambil peperiksaan seperti dalam video itu, katanya. Jelasnya lagi, beliau memang tidak berjumpa dengan Timbalan Menteri itu dan tidak mempunyai apa-apa komunikasi dengannya. Video YouTube yang bertajuk 24 Hours on Tree Challenge atau cabaran 24 jam atas pokok itu mula dimuat naik pada 13 Jun lalu, sehari selepas peperiksaannya tamat. Kini video itu meraih lebih 700,000 tontonan dengan 52,000 tanda suka. Sejak insiden itu, UMS juga telah menawarkan beasiswa kepada Viviana untuk melanjutkan pengajiannya di peringkat sarjana muda di universiti itu. Mengulas lanjut, Viviana berkata video itu turut mendapat pengesahan pihak UMS. Beliau juga turut memberikan butiran jadual peperiksaannya sebagai bukti. Awal hari ini di Dewan Negara, Zahidi mendakwa Viviana sebenarnya tidak mempunyai sebarang peperiksaan dan hanya sekadar membuat kandungan tular terbabit untuk hiburan dan menempah nama. Kenyataan itu timbul selepas ahli Dewan Negara Senator Datuk Donald Peter Mujuntin membangkitkan isu video Viviana ketika bertanya mengenai tindakan kerajaan memastikan keseimbangan capaian internet di bandar dan luar bandar. Untuk pengetahuan Yang Berhormat juga, adik yang tersebut, yang tadi ni YouTuber. Tidak ada exam, kita dah cek lah. Mana ini dia pandai. Jadi kadang-kadang tu kita sebagai Yang Berhormat jangan mudah tertipu oleh kadang-kadang YouTuber dan orang yang untuk membuat isu. Jadi dia tidak ada exam kawasan tu, hanya YouTuber ya untuk mengambil nama. Jadi maknanya dia terkenal sekejap. Tetapi sebenarnya tidak ada exam pun. Susulan kenyataan itu, Zahidi menerima kritikan hebat dari pelbagai pihak, khususnya penduduk Sabah serta ahli Parlimen Sepanggar Datuk Muhammad Aziz Jaman yang menyifatkannya biadab dan tidak faham situasi di Sabah. Ini pula ingatan kepada ibu bapa berkenaan imunisasi polio. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Kristina Rundi mengingatkan ibu bapa untuk mendapatkan imunisasi polio yang lengkap kerana kempen pemberian vaksin secara percuma itu bakal berakhir tidak lama lagi. Katanya fasa seterusnya ialah fasa pemantauan, justru ibu bapa harus menggunakan peluang yang ada bagi memastikan anak-anak mereka mendapat vaksin tersebut. Jadi terima kasih kepada semua ibu bapa dan saya harap bagi mereka-mereka yang masih lagi belum anak-anak mereka itu diberi oral polio ni, diorang selalu kira 4 kali. Saya berharap mereka akan dapat melakukan dengan segera kerana kita bakal mengakhirkan, kita akan bakal menamatkan kempen ini. Bagi kita masuk ke peringkat yang kedua di mana kita panggil sebagai post campaign monitoring lah. Artinya pemantauan selepas kempen kerana kita tidak boleh berkempen sepanjang masa selama-lamanya. Jadi kita harus mencari satu titik atau tarik di mana kita memberhentikan kempen ini dan selepas itu kita masuk kepada fasa pemantauan selepas kempen. Jadi saya harap dalam masa yang terdekat ini ambillah kesempatan ini untuk memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan mendapat vaksin polio ini secara percuma. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia Peringkat Kebangsaan 2020 di Pasar Am Dengongon pagi tadi. Mengulas lanjut, Kristina turut mengucapkan terima kasih kepada golongan ibu bapa kerana memberi kerjasama yang memberangsangkan dalam memastikan anak mereka mendapat vaksin yang lengkap. Yang 31 Ogos lah, 31 Ogos untuk BOPV dos 1 kita sudah lebih 97%. BOPV 2 also 96%. MOPV itu kerana kita baru mula, tapi masih juga bagus. Yang untuk dos pertama itu sudah lebih daripada 70% dan dos kedua itu adalah lebih kurang 40%.
Seekor monyet Belanda yang cedera dipercayai dilanggar kenderaan di Sandakan terpaksa dimatikan melalui suntikan. Jabatan Hidupan Liar Sabah terpaksa mengambil keputusan sukar untuk memberikan suntikan eutanasia untuk mempercepatkan proses kematian ke atas seekor monyet Belanda atau dikenali bangkatan dalam bahasa tempatan. Monyet Belanda itu cedera parah kerana dipercayai dilanggar kenderaan di Jalan Bambangan Seguntur, Batu 11, Sandakan semalam. Spesies terlindung itu ditemukan dalam keadaan menyayat hati oleh seorang pegawai kanan kerajaan yang kebetulan melalui jalan itu sekitar 8 pagi semalam. Haiwan itu dijumpai dalam keadaan sangat lemah dan mengalami pendarahan serta patah lengan dan cedera di kaki, lutut kiri dan ibu jari kiri. Pegawai Hidupan Liar Sandakan Husin Muin berkata, haiwan itu segera dibawa ke klinik Spiluk dan diberikan rawatan segera. Namun kecederaan dan pendarahan yang dialaminya adalah serius dan peluang haiwan itu untuk hidup adalah tipis biarpun rawatan segera telah diberikan. Katanya keputusan menyedihkan itu terpaksa diambil bagi menghentikan kesengsaraan dialami monyet itu. Susulan kejadian itu juga Husin menggesa pengguna jalan raya di kawasan Terbabit agar berhati-hati dan lebih prihatin bagi mengelak kejadian seumpama itu berulang. Akibat rasuah, 2 individu termasuk seorang penolong pengarah kastam didakwa di Mahkamah Khas Rasuah Tawau siang tadi. Seorang penolong pengarah kastam grade WK44 mengaku tidak bersalah atas pertuduhan meminta wang suapan bernilai RM3.000 di Mahkamah Khas Rasuah Tawau hari ini. Tertuduh Abdul Kasim Abdul Kais 51 didakwa melakukan kesalahan itu di bilik Ketua Cawangan Perkastaman Wisma Kastam Jalan Dunlop, Tawau pada 8 Ogos 2018. Tertuduh didakwa telah secara rasuah meminta suapan wang tunai RM3.000 dari Chua Sun Heng 45. Ia sebagai dorongan untuk melepaskan bot dan enjin milik lelaki berkenaan kerana tidak membuat pengisytiharan. Sehubungan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 16-E-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau RM10.000 yang mana lebih tinggi. Hakim Abu Bakar Manat menetapkan kes disebut semula 15 Oktober depan. Di mahkamah sama, seorang pembantu kedai warga Indonesia didenda RM10.000 dan penjara 7 hari bermula hari ini selepas mengaku bersalah atas pertuduhan memberi suapan RM50 kepada seorang anggota sukarelawan polis di Raja Malaysia April lalu. 409 pendatang asing tanpa izin parti dari pelbagai negara dihantar pulang ke negara asal dari Tawau hari ini. Parti yang diusir termasuk 131 warga Indonesia yang menaiki feri dari Terminal Feri Tawau ke Nunukan, Indonesia. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf berkata program pengusiran siri ke-25 ini menjadikan jumlah keseluruhan parti yang diusir sepanjang tahun ini seramai 6,155 orang. Jumlah itu termasuk 221 parti warga Pakistan, China, Vietnam, Hong Kong, Korea Selatan dan lain-lain yang diusir menerusi pengangkutan udara oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Tambah Sharifah, seperti program pengusiran sebelum ini, semua tahanan akan menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum diusir selain penjagaan kebersihan sepanjang proses berkenaan. Tupinai hingga kano kabar BTTV totong tupaino, Yoku Isal Binusaribun, konsikan.